Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Fokus berita. Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri Toh Puan Sri Fauziah Muhammad Sanusi hadir memeriahkan majlis makan malam bersama wakil ketua-ketua agama dan juga anggota unit hal ehwal agama-agama lain Unifor di Kuching pada malam Sabtu. Tun Dr. Wan Junaidi juga berkesempatan beramah mesra dengan wakil ketua-ketua agama yang hadir termasuk berbincang mengenai perkara-perkara berkaitan dengan Unifor. Antara tetamu yang hadir termasuk pengarah Unifor Datuk Jack Aman Luat, Uskup Agong Gereja Roman Katolik Kuching Archbishop Simon Poh, Canon Bradley Sagan mewakili Anglican Diocese of Kuching dan Datuk Dr. Kalwinder Singh Khaira mewakili komuniti Singh. Turut ada Chin Chia Chow mewakili komuniti Bahai, Prema Maniam mewakili komuniti Hindu Sanggam, Datuk Sri Teh Chin Kin mewakili komuniti Buddhis, Kapitan Tan Kok Chang mewakili komuniti Tau, Wallace Paul Kilat mewakili Iban Methodist Church serta wakil dari Sekolah Mubalik Anglican dan Sarawak Chinese Annual Conference SCSC. Pada sebelah pagi, Tun Dr. Wan Junaidi serta isteri yang menaiki pesawat khas selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK pada jam 11 pagi. Ketibaan beliau disambut meriah oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari, Tun Datuk Abang Openg bersama timbalan-timbalan Premier Sarawak iaitu Datuk Amar Douglas Ugat Mbas dan Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan serta Saha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki serta dif-dif kehormat yang lain. Sebaik tiba, Tun Dr. Wan Junaidi bersama rombongannya terus menuju ke Tanah Perkuburan Islam Samariang bagi menziarahi pusara Allahyarham isteri beliau, Datin Sri Fiona Sim, Nurjana Abdullah. Seterusnya, beliau ke Masjid Jamek Kuching bagi menunaikan solat fardu Zohor bersama dif-dif kehormat yang lain. Pada Jumaat, Tun Dr. Wan Junaidi menerima watikah pelantikan sebagai TYT Sarawak ke-8 daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rialtuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahrum Sultan Ahmad Shah di Istana Negara. Sementara itu, Karnival Jum heboh begitu popular dan diterima oleh masyarakat tempatan kerana ia memberi keutamaan kepada konsep kebersamaan dan keterangkuman yang sinonim dengan negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, konsep ini sudah sebati dengan orang Sarawak sejak sekian lama. Ia dizahirkan menerusi sifat kebersamaan, keterangkuman dalam meraihkan kepelbagaian etnik, agama dan juga bangsa seiring dengan fasa segulai sejalai. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan yang dibacakan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah semasa perasmian Karnival Jum Heboh Segulai Sejalai 2024 di Dataran Perayaan Petrajaya Kuching pada Sabtu. Datuk Patinggi Abang Zuhari menambah, Kerajaan Sarawak sentiasa mengalu-ngalukan penganjuran program dan acara yang berbentuk kemasyarakatan kerana ia membawa pelbagai faedah termasuk menyumbang kepada ekonomi serta pelancongan di negeri ini. Justru pihak kerajaan melalui Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan juga Seni Persembahan menyokong penganjuran Karnival di bumi Sarawak hasil kerjasama antara syarikat media Prima Omnia dan juga pihak kementerian. Syabas. Difahamkan karnival kali ini digelar sebagai Karnival Jum Heboh Segulai Sejalai Sarawak sempena penganjurannya di Bandaraya Kuching. Sebanyak 132 gerai jualan telah mengambil bahagian dan pelbagai aktiviti menarik ditawarkan sepanjang 3 hari karnival ini berlangsung hingga Ahad. Laporan seterusnya, pembentangan mengenai Strategik Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 oleh Penasihat di Jabatan Premier Sarawak Datuk Ahmad Jaol Samion membuka tirai Forum Kepimpinan 2024 yang dijadual berlangsung selama 2 hari di The Ritz-Carlton, Langkawi bermula Sabtu. Penerangan secara terperinci dilakukan Datuk Ahmad Jaol yang bertindak sebagai panel pertama berjaya menarik tumpuan seramai kira-kira 200 peserta iaitu dalam kalangan pemimpin tempatan, pengaruh negara termasuk ketua-ketua bahagian dan pihak berkepentingan di seluruh negeri.
Selain penerangan jelas mengenai PCDS 2030, maklumat lain yang turut disampaikan adalah berhubung langkah-langkah pemulihan ekonomi serta beberapa cadangan untuk memperbaiki keadaan pasca pandemik yang telah dirangka oleh Kerajaan Sarawak ke arah mencapai status negeri maju menjelang 2030. Hari pertama itu juga menyaksikan beberapa perkongsian daripada panel-panel jemputan, antaranya pakar ekonomi kanan di Pejabat Penyelaras Residen United Nations untuk Malaysia, Singapura dan Brunei, Dr. Richard Marshall, yang membentangkan mengenai kemajuan dan prospek matlamat pembangunan mampan SDGs untuk Malaysia dan Sarawak. Rakan kongsi kanan merangkap Ketua Bersama Kelestarian dan Tindakan Iklim Global dan Roland Berger, David France, yang memberi penjelasan berkaitan kemampanan dan kepimpinan tindakan iklim, diikuti pembentangan berhubung ekonomi boleh diperbarui dan perkeliling oleh rakan kongsi Roland Berger, Dieter Billen. Sepanjang sesi pembentangan, peserta telah diberikan peluang untuk menanyakan soalan atau bertukar pandangan kepada para panel. Forum Anjuran Sarawak Centre of Performance Excellence SCOPE dengan kerjasama Petroleum Sarawak Berhad Petros dan Sarawak Energy Berhad SEB itu bermula seawal jam 9 pagi dan berakhir pada jam 5 petang. Manakala pelaksanaan program transformasi perkhidmatan bas henti-henti SBST di Kuching dijangka beroperasi pada tahun ini. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, objektif utama program SBST adalah untuk meningkatkan penggunaan dan perkhidmatan bas awam dan mengurangkan kesesakan lalu lintas khususnya di bandar. Menurutnya, Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT telah menyediakan peruntukan untuk SBST di Kuching dan tender akan dibuka kepada syarikat-syarikat bas tempatan yang beroperasi di Sarawak. Dalam satu kenyataan media pada Jumaat, beliau memberitahu program ini akan dikawal selia oleh Lembaga Pelesenan Kenderaan Pengangkutan LPKP Sarawak dan Kementerian Pengangkutan Sarawak. Pada Selasa, Datuk Seri Lee bersama rombongan telah mengadakan pertemuan dan perbincangan dengan Menteri Pengangkutan Anthony Loke di Putrajaya. Dalam kenyataan sama, beliau juga meminta supaya MOT membantu mempercepatkan kelulusan pembukaan laluan terus baru bagi perkhidmatan bas ekspres merentasi sempadan yang menghubungi Kuching Sarawak dan Singkawang Indonesia melalui ICQS Biawak. Jelasnya pada masa ini, perkhidmatan bas Kuching Singkawang dilakukan secara transfer di mana penumpang perlu berhenti dan menukar bas di sempadan sebelum meneruskan perjalanan. Sementara itu, Anthony Loke memaklumkan bahawa projek naik taraf lapangan terbang antarabangsa Kuching dan lapangan terbang Miri akan diberi keutamaan dalam bajet 2025 yang dibentangkan pada akhir tahun ini. Dalam perkembangan lain, sebanyak 21,418 kes kemalangan jalan raya telah direkodkan sepanjang tahun 2023 dengan peningkatan sebanyak 9.8% berbanding tahun 2022 yang mempunyai kes sebanyak 19,507. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, 4 jenis kemalangan telah dikategorikan dengan kemalangan rosak, mencatatkan kemalangan tertinggi sebanyak 20,563 kes, diikuti kemalangan maut sebanyak 378 kes, kemalangan ringan sebanyak 327 kes dan kemalangan parah sebanyak 150 kes. Ujarnya, peningkatan kes kemalangan yang membimbangkan ini akan diberi tumpuan sepenuhnya oleh Kementerian Pengangkutan Sarawak untuk tahun 2024. Kita boleh melihat iaitu kemacakannya adalah meningkat. Inilah satu perhatian yang kita perlu memberi dan kita akan juga terus mengadakan kempen supaya kesedaran lalu lintas, keselamatan lalu lintas akan tetap diambil perhatian berat oleh semua pengguna jalan raya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media semasa kempen keselamatan jalan raya peringkat negeri Sarawak di Miri pada Jumaat. Tambahnya, kebanyakan kes jalan raya ini adalah disebabkan orang ramai yang tidak mematuhi peraturan jalan raya. Justru beliau menyeru agar pengguna jalan raya sentiasa mementingkan pematuhan peraturan yang ditetapkan demi keselamatan diri. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi Tengah Hari ini, saksikan paparan video mengenai visi Premier Sarawak 2030 Eco-Friendly Transport.
#Saluran Informasi Rakyat, Salam Mukas. Visi Premier 2030 Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Greater Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional, malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier Sarawak Maju 2030.